Pada hari ini, kami, iaitu saya mewakili 3 orang yang lain, Dr. Hatta Ramli, Dr. Zulkifli Ahmad, memfailkan ke Mahkamah Tinggi supaya pihak Mahkamah intervene tentang rang undang-undang himpunan awam yang saya sebutkan dalam sidang akhbar minggu lepas. Rang himpunan awam ini ke arah melarang perhimpunan awam. Dan saya tegaskan sekali lagi, rang undang-undang ini lebih teruk daripada apa yang berlaku di Burma. Yang Burma mulai keluar daripada alam diktator dan pengongkongan media, kita pula masuk ke alam itu, alam diktator, menghalang himpunan dan menyusahkan sebarang himpunan awam yang tidak melibatkan gerakan bersenjata. Dalam rang undang-undang, pengalaman lebih kurang 14 tahun saya di Parlimen, rang undang-undang dia tidak berjalan di atas ucapan dan jaminan menteri-menteri atau Perdana Menteri. Ia berjalan di atas apa yang tertulis. Misalnya, rang undang-undang ISA tahun 61. Syarahan daripada Menteri Dalam Negeri yang membentangkan undang-undang itu, ianya akan digunakan kepada komunis dan mereka yang terlibat dalam perjuangan bersenjata. Ianya tak tercatat dalam rang undang-undang itu. Dalam rang undang-undang hanya tercatat siapa saja yang dianggap mengancam keselamatan negara, mengancam ekonomi, ketenteraman awam dan sebagainya. Oleh itu, akta itu digunakan sewenang-wenangnya untuk sesiapa sahaja yang ditafsirkan mengancam pemerintah. Begitulah juga rang undang-undang himpunan aman. Syarahan Perdana Menteri tentang rang undang-undang ini memanglah baik, tapi ia tak termasuk dalam rang undang-undang. Kita lihat dalam undang-undang ini, undang-undang menyekat perhimpunan. Secara yang agak detail akan diterang oleh peguam, tapi secara umumnya kita melihat sebagai rakyat atau warga negara Malaysia, sebagai pemimpin PAS, parti politik yang daftar di negara ini, yang terlibat dengan aktiviti-aktiviti politik yang sah, yang menghendaki saya, iaitu pemohon, untuk melaksanakan hak dan kebebasan berhimpun secara aman dan tanpa senjata, seperti yang dijamin oleh Perkara 10-1-B. Begitulah juga kita lihat akta ini untuk kita mempertahankan perlembagaan yang memberi hak himpunan secara aman yang tidak melibatkan persenjataan. Dan kita mahu juga mahkamah intervenes untuk mempertahankan perlembagaan tentang kebebasan bersuara, kebebasan berhimpun dan akta-akta yang dikemukakan di Parlimen Pindaan baru-baru ini tidak selari dengan tuntutan perlembagaan itu. Oleh itu, kita minta memohon semakan kehakiman terhadap rang undang-undang himpunan yang dibentangkan di Parlimen pada hari Selasa yang lalu. Itu yang kita buat pagi ini dan saya telah memfailkannya melalui guaman Hanifah Ahmedin & Co. lebih kurang pukul 10 pagi tadi. Apa yang sebenarnya dipohon oleh pihak pemohon?
Okey, pertamanya kita menamakan pihak yang sama adalah Perdana Menteri sendiri, iaitu Datuk Seri Muhammad Najib dan juga Kerajaan Malaysia. Okey, permohonan pihak kami adalah untuk mendapatkan perintah, 3 perintah yang utama lah. Satu dipanggil perintah declaration, iaitu responden-responden ini, iaitu Datuk Seri Najib dengan Kerajaan Malaysia telah bertindak melebihi kuasa mereka, ataupun telah menyalahgunakan, abuse dia punya power ataupun dia exceeded dia punya power apabila mereka memperkenalkan dan membentangkan rang undang-undang perlindungan aman bagi tujuan menjadikan rang undang-undang itu sebagai akta yang berkuat kuasa, meskipun rang undang-undang itu mengandungi peruntuk-peruntukan yang bercanggah dengan perkara 10. So basically kita nak kata kerajaan ini dia telah exceeded dia punya power, dengan memperkenalkan undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan. Kemudian perintah yang kedua kita mohon adalah perintah larangan. Larangan ini dalam bahasa Inggeris dipanggil prohibition. Ini semua dipanggil prerogative order, satu perintah prerogatif. Kita melarang daripada responden-responden, iaitu Kerajaan Malaysia dan Najib ini terus bertindak melebihi kuasa mereka, iaitu dengan mahkamah melarang mereka meneruskan segala proses untuk menjadikan rang undang-undang tersebut sebagai akta. Kita tahu lepas diluluskan oleh Dewan Negara, Dewan Rakyat, dia akan pergi Dewan Negara. Dewan Negara dia hanya boleh melengah-lengahkan, hantar balik ke, ataupun lepas tu akan akhirnya akan didapat perkenan yang Tuan Agong. Jadi kita mahu proses itu di stopkan. Ataupun secara alternatif, kalau sekiranya mahkamah tak larang pun, kita minta perintah mandamus. Mandamus ni adalah to compel the respondent ataupun memaksa responden mengambil langkah-langkah yang perlu dan wajar untuk meminda rang undang-undang itu supaya peruntukan dia selari dengan perlembagaan. Itu sebagai alternatif lah kalau mahkamah. Dan kita tak minta pemerintah kos, sebab bagi kita this is public interest litigation, dalam bahasa PIL, public interest litigation, sebab dia melibatkan isu kepentingan awam. So we are not asking for cost. In a way, this case is quite novice lah, mungkin unprecedented lah. Sebab apa? Sebelum ini tidak lagi orang tak pernah challenge the bill. Tapi my quick research lah, I dah buat beberapa ni, memang ada beberapa kes khususnya di England yang mahkamah kata kuasa mahkamah untuk melarang satu badan ini bertindak melebihi kuasa dia, termasuklah melarang daripada dia membuat sesuatu peraturan atau undang-undang. Jadi that's why kita ada basis lah bagi kita untuk mengambil tindakan ini.